So kalaulah Robin ditangkap, bermaksud Luffy tak boleh pi ke Laugh Tale. Dan kalaulah Luffy tak pi ke Laugh Tale, Final War tak akan bermula. Yap, betul. Dan takkanlah Luffy akan pi ambil balik Robin untuk jadikan benda tu sebagai Final War. Tak, Final War takkan terjadi selagi mereka tak sampai ke Laugh Tale. Halo, Assalamualaikum. Bersama aku dan Pim dalam The Show X LOP. Tapi kali ni kita buat kelainan. Pim, kita ada tetamu Pim hari ni, Pim. Ni first time yang kami buat, sebab chapter kali ni sangat dahsyat. Dan aku dengan Pim decide kami tak mau sembang, kami dua orang saja. Dan kami jemput kawan-kawan kami, Zaf dari channel Webro. What's up, gang? Dan juga Adam dari channel ID Studios. Hai. Yang mana yang belum kenal, Zaf dengan Adam ada buat konten untuk reaction macam Pim dan juga review kan. Ya. So hari ni kita nak sembang tentang Ryukyu, Admiral Ryukyu. Admiral ni kita dah tunggu lama. Admiral terakhir daripada Marine, daripada Angkatan Laut ni untuk muncul. Sebelum ni siluet beberapa kali dan akhirnya udah muncul kan untuk last 2 chapter last Yonko Saga. Ryukyu, aku nak tanya Adam, apa yang setakat sekarang yang kita tahu berkenaan dengan Green Bull ni, Adam? Okey. Hai, saya Adam. Okey, untuk Ryukyu ni, saya memang panggil dia Ryukyu, saya tak panggil dia Green Bull. Sebab nama Ryukyu tu sedap. So, apa yang saya tahu dan kita semua tahu adalah dia dah tak makan selama 3 tahun. Yep. Itu satu poin yang penting lah. Dia tak makan selama 3 tahun. Dia cakap dengan Fujitora ketika Marijoa Art lah pula, tengok. Reverie Art. Okay. So yang lain dia suka jemur bawah matahari. Dan kita dapat tengok yang dia juga sukakan perempuan. Sebab time dia borak dengan si Fujitora, dia cakap kalau perempuan cantik suapkan dia makan, mungkin dia akan makan. Saya memang jenis yang suka part detail macam tu. So yang itulah yang saya highlight. Tapi sebenarnya yang saya highlightkan adalah yang 3 tahun tak makan tu dan jemur bawah matahari tu. Sebab dia mungkin ada kaitan dengan devil fruit dia. Yep. Yeah. If dia teori tu memang macam dah nak jadi kenyataan kan? Betul. Pasal devil fruit si Ryukyu ni, kita semua tahu yang ramai orang, rasa abang-abang semua termasuk saya, kita semua ramai lah kot yang cakap dia pemakan devil fruit tumbuh-tumbuhan. Dan kita dapat tengok yang dekat chapter 1052 ni, dia datang ke Wano, terbang seorang-seorang. Saya ingat dia macam helikopter tu kan, tapi rupanya benda tu tumbuhan, pokok kat belakang badan dia tu. Saya ada tengok kat Facebook orang melawak kata tu helikopter Doraemon. Tapi itu adalah tumbuh-tumbuhan. So teori tu dah semakin kuat lah. Yes. God of Forest. Ya. Oh, dahsyat. Yang tu. God of Forest So kalau God of Forest, kau rasa dia mythical Zoan ke apa? Dia sebab dia macam-macam tau. Ada orang tumbuhan paramecia, ada orang Zoan yang boleh kawal tumbuh-tumbuhan kan. Macam kau tadi kau mention God of Forest, menarik dia menarik kan. Sebab dia berkemungkinan besar sebab dia adalah Emerald. Dan Emerald ni bukan pegang devil fruit biasa. Dan kalau dia pegang paramecia, tumbuh-tumbuhan tu biasa sangat lah bagi aku lah. Jadi at least order boleh letakkan dia sebagai pengguna mythical Zoan. Zoan pun tak ada lagi Emerald kan? Yes, betul, tak ada. Betul, tak ada lagi. Ryukyu ni kita nampak entrance dia dalam chapter ni kan. Aku suka betul lah entrance Emerald. Memang sentiasa menarik lah kan. Betul. Yes. Setuju. Yes, betul. Kizaru dengan atas peluru meriamnya, Aokiji dengan basikalnya, dan Green Bull macam-macam Adam kata tadi macam helikopter. So entrance Emerald tak mengecewakan lah. Betul. Dan betul dia confirmkan lagi pasal tumbuh-tumbuhan ni punya power. Cuma aku nak sentuh pasal yang 3 tahun tak makan tu. Ada orang cakap dia boleh melakukan benda tu sebab fotosintesis kan. Sebab kuasa tumbuh-tumbuhan lah. Cuma apa yang menarik dalam chapter ni, kalau kita tengok awal-awal tu, Yamato tak makan. Yamato tak makan sebab dia dah panggil Virgil kan. Bukan Virgil Van Dijk
Virgil ni kalau dalam Melayunya dia macam bernazar lah kan. Dia macam bernazar. Yes. Selagi Zoro dengan Luffy tak bangun, aku tak nak makan. So, bila kita ingat balik Green Bull ni, adakah dia tak makan disebabkan ada something yang dia bernazar kan? Ada something pasal Wano ke kan? Kalau ikut kan masa Fujitora tanya, dia ada tanya pasal fast, macam kau memang masih berpuasa ke? Ini kau mungkin boleh check balik lah, mungkin sebab ni translation issue kan. So yang aku ingat dia ada cakap lah, yang macam Fujitora tanya kau masih dengan kau punya berpuasa tu kan, berpuasa. fast lah. So dia ada cakap lah benda tu. So dia puasa nazar lah. Tak ada. Dia boleh jadi, sebab aku faham apa yang kau cakap. Sebab ada orang ramai orang mengaitkan yang Rikugu ni asalnya pada Wano lah, bla bla bla, ada berkaitan dengan Wano. So if macam hint yang mengatakan pasal Oda macam nak tunjukkan yang apa yang Moto buat tu mungkin adalah bersama dengan persamaan benda yang sama yang kenapa Rikugu buat. Mungkin kenapa aku puasa sebab 3 tahun dah aku tak balik Wano, contoh lah kan. So mungkin lah, mungkin. Betul. Ryokugyu ni memang aku tak sabar lah tengok chapter depan kan. Harap-harapnya ada power yang ditunjukkan lah kan. Sebab Emerald setiap kali tunjuk power lain macam lah Ice Age ni kan. Diorang punya opening mesti ada power kan. Macam Fujitora punya interest dekat dia susah. Kita tahu Wano ni satu kawasan, satu tanah yang dah jadi apa, padang jarak pandang terkukur kan. Dah tak ada apa-apa kan. Dah tak ada tumbuhan pokok-pokok, semua dah mati. Mungkin Ryokugyu boleh tunjukkan power dia. Tiba-tiba Wano ni tumbuh, tumbuhan semua hidup. Pokok Zaf. So maksudnya Ryokugyu ni dia datang ke Wano ni atas niat apa, Zaf? Bagi hang. Kalau dari segi world government punya perbualan dalam chapter ni, mungkin datang nak berjumpa dengan Robin kan. Kalau berdasarkan chapter ni, world government nak tangkap bukan nak tangkap Robin lah, dia ada mention pasal Robin kan. And Ryokugyu tiba-tiba mencelah dalam perbualan CP0 tu. Katanya dia yang on the way kan. So adakah dia pergi untuk menangkap Robin? World government nak Robin, ataupun dia ada agenda dia sendiri. Macam ramai predict yang Ryokugyu ni asalnya dari Wano kan. Mungkin ada history Wano yang dia something dia nak deal with lah. So kita tengok lah macam mana. Aku tak adalah nak predict bulat-bulat kan. Tengok chapter depan macam mana. Dia Ryokugyu ni dia dengan Fujitora dipromote kan, dilantik menjadi Emerald dalam satu event yang Doflamingo sebut sebagai World Military Draft. Kita tak tahu macam mana apa justice yang dia bawa Ryokugyu ni kan. Pim, hang rasa kan Ryokugyu ni dia sebenarnya adakah dia gunting dalam lipatan untuk world government dalam sistem world government. Macam mana Pim? Dia ni baik ke jahat Pim? Susah dia nak cakap. Tapi based on apa yang kita ada sekarang lah kan. Macam kalau kita tengok relationship si Fujitora dengan Ryokugyu ni macam nice kan. Kalau kita tengok balik masa-masa dia berjumpa dekat tu kan. So macam aku dapat rasakan for now lah kan. Sebab yelah susah nak cakap, benda masih misteri kan. Tapi kita just cari based on apa yang ada lah. Aku dapat rasakan dia berpendirian yang sama dengan Ryokugyu lah. Dan lagi-lagi bila kita tengok yang macam hujung-hujung dia pun, cara dia layan Akainu tu pun macam macam nak tak nak juga kan. Macam yelah apa-apa je lah kan, aku nak ke sana. Macam Akainu tu pun tak tahu dia nak pergi mana kan. Tahu-tahu je macam sekejap, kalau kita jumpa balik kan, sebelum aku salah aku double check, tengok balik macam mana dialog dia. Betul lah, tell me your exact position. Macam antara dia tak, mungkin jugalah dia tahu nak pergi Wano, ataupun sebab pelik juga kan, dah 7 hari asal tak sampai siap Mamat ni. Tu mungkin jugalah kenapa dia minta bagi tahu kan position kau kat mana. So lepas tu based on cara dia layan Akainu tu macam tak respect pada dia juga kan. So kemungkinan besar justice dia adalah lebih kurang macam Fujitora tadi, ataupun macam lebih Fujitora lah. macam juga Aokiji Kuzan. Kizaru pun ada bawang-bongok dia juga kan. Lebih kepada justice yang macam tu. So dia bukan kategori yang macam Akainu dan juga Kizaru lah. Sebab Kizaru punya perangai pun jenis yang boleh katakan bad principle lah, bad justice lah bagi aku. Jenis yang lantak aku ikut je arahan kau Akainu, kalau aku bunuh orang kan. Aku pun tak kisah sangat dengan sistem apa yang ada. Akainu tu sistem dia bagus, cuma kasar, beratnya sistem lah kan. So macam tu lah. Akainu kerja nak mengamuk. Dalam chapter ni pun mengamuk juga tu. So kan, weh mak, mesti ada tanda seru. Mesti ada tanda seru. So macam Ryokugyu ni nampak dia macam chill lah, lepak je orang ni. So aku rasa pendirian dia ke arah itu lah. Susah sebenarnya kita nak teka apa pendirian Ryokugyu. Sebab untuk Oda muatkan dalam satu chapter berkenaan dengan kemunculan Ryokugyu
dalam chapter depan ni. Lepas tu dengan senarai list bounty yang baru, dengan berita Yonko, dengan berita Emperor yang baru, lepas tu dengan parti pembebasan negara Wano yang banyak. Shogun. Ya, terlalu banyak benda yang Oda nak muatkan dalam satu hal. Dan yang paling penting, chapter ni ibarat macam, ya, Nico Robin kena tangkap, perlu ditangkap. Dan tu yang kita nak tahu, Ryukugyu dia akan datang ke Wano tu untuk tangkap Robin, ataupun yalah dah tak makan 3 tahun, adakah dia pergi tu untuk makan bila dia pergi join parti tu. So aku memang tak boleh nak bayangkan langsung macam mana Oda nak muatkan benda ni. And susah. Sebab aku fikir satu benda saja. Kita kena tengok secara menyeluruh. Yang pertama, kalaulah Robin kena tangkap, bermaksud Luffy tak boleh pergi ke Laugh-Tale. Betul. Kan? Panjang cerita One Piece ni. Kalau Robin ditangkap, jadi kalaulah Robin ditangkap, betul-betul ditangkap, bermaksud kalau yang nak pergi tangkap tu adalah Ryukugyu, yalah, siapa lagi? So kalaulah Robin ditangkap, bermaksud Luffy tak boleh pergi ke Laugh-Tale. Dan kalaulah Luffy tak pergi ke Laugh-Tale, Final War tak akan bermula. Betul. Dan takkanlah Luffy akan pergi ambil balik Robin untuk jadikan benda tu sebagai Final War. Tak, Final War takkan terjadi selagi depa tak sampai ke Laugh-Tale. Betul. Sebab tu aku bukan tak yakin lah. Aku Nice. aku tak rasakan langsung Robin akan ditangkap. Betul ya? Timeline dia cut. Ya. Timeline dia sangat-sangat cut. Sebab Luffy jenis orang je macam apa yang berlaku kat Sanji lah. Apa-apa benda kita nak buat, aku kena ada Sanji. Sebab Sanji equals to what macam ni untuk based on perang lah kan. Bila nak cakap pasal perang, Luffy nak cakap Sanji perlu sebab dia kekuatan dia ada bla bla bla, so kita perlukan dia. So untuk Luffy nak pergi mana-mana pun kan, dia perlukan Robin. Sebab Robin adalah orang yang boleh macam Poneglyph. So dia tak boleh pergi sampai Laugh-Tale without Robin. So dia perlukan Robin. And whatever again, walaupun kalau bukan berkaitan Poneglyph pun aku rasa kan, untuk dia pergi ke next step kan, tak ada. Aku nak kena selamatkan Robin dulu, cari Robin, baru kita sambung balik kita punya pelayaran. Aku rasa Luffy jenis macam tu. Impossible dia nak macam, okay, kita pergi sini dulu lah, baru kita pergi ke Robin. Aku tak rasa dia macam tu lah. Yes. Okay, aku nak tambah sikit. Aku pun tak suka kalau Robin kena tangkap. Dia dah jadi repetitif lah kan. Haters One Piece ni akan cakap lah One Piece ni repetitif, berulang-ulang. Kalau Robin kena tangkap, lagilah haters One Piece akan bersuara kan. So aku tak suka kalau Robin kena tangkap. Tapi kalau kita tengok daripada perspektif yang lain, kalau Robin kena tangkap, most probably Robin akan dibawa ke Marijoa, yang mana dekat Marijoa ada kes pasal Sabo kan, Sabo Dragon Revolutionary. So kalau orang ada cakap sebelum ni, Luffy takkan pergi ke Marijoa sebab Luffy tak boleh nak tolong Sabo sebab Luffy dah ke depan kan, dia punya island tu dah ke depan. So Robin boleh jadi satu reason untuk Luffy berpatah balik ke Marijoa. Time tu boleh deal dengan Sabo sekali. Udah macam nak sekaligus kan, kalau nak Luffy dekat situ. Tapi sambung balik yang reason Fika tadi, kalau Luffy dah sampai ke Marijoa, takkanlah Final War tak berlaku kan. So itulah. Secara jujur, poin-poin saya semua abang-abang dah cakap. So saya setuju je lah dengan semua orang. Semua, I mean, saya pun tak setuju Robin kena tangkap semua tu. Macam Abazar cakap tadi, berulang-ulang cerita yang sama kan. Kalau ini dah 2 kali, so saya rasa macam tak payah kot Robin kena tangkap. Dan saya rasa Ryukugyu datang ke Wano atas tujuan lain. Tapi tujuan apa tu saya tak tahulah. Tapi saya rasa dia tak ada kaitan dengan Robin pun sebenarnya. Dia datang ke sana mungkin atas arahan Sakazuki. Mungkin okay, kau pergi tengok apa jadi dekat Wano, kau tangkap Robin sekali semua kan. Tapi sebenarnya mungkin dia ada personality yang lain. Misalnya macam mungkin yang puasa tu ke apa ke kan. So tak tahu lah. Tu je lah pada saya. Dia jadi macam Oda Adam. Dia jadi macam Oda nak tunjukkan yang seakan-akan Ryukugyu ni datang ke Wano untuk tangkap Robin. Tapi kita still tak boleh nak teka pun niat sebenar dia kan. Ya, betul. Betul. Waktu saya first time tengok Ryukugyu datang pun saya macam apa function dia datang ni tiba-tiba ni kan. Sebab kita pun tak tahu dia datang sebab apa lagi kan. Bukan sebab Nico Robin pun. Nico Robin tu just andaian orang sebab awal-awal chapter Goroshi cakap pasal Nico Robin. So memang macam yang Abang Vika cakap lah, memang tak tahu apa-apa. Saya pun tak tahu nak predict apa function Ryukugyu ni Oda bawa datang Wano ni sebenarnya. Memang tak ada idea lah sebenarnya. Kan, betul. Hari tu kan aku tak ingat, tapi ada at one point pernah korang dengar yang teori Green Bull tu ada kaitan dengan ayah Zoro semua. Ada. Aku tak ingat. Ada. Aku pernah dengar. Aku tengok Mr. Mosh. Aku dah tak ingat dasar dia daripada mana. Macam mana tu? Aku lupa macam mana teori tu boleh terjadi. Apa yang bersamaan dia? Teori sebab baju dekat salah ada satunya boot, kan? Baju dekat
Ya, ada bull. Dan nama Ushimaru tu sendiri, nama dia sendiri Ushimaru tu, apa nama dia? Shimotsuki Ushimaru. Shimotsuki, maksud Ushimaru tu. Ada kaitan dengan Green Bull lah. Ada kaitan dengan bull lah yang pastinya. Kan? Tak ingat Sekejap. Tapi at one point pernah popular tiba-tiba lah. Ha. Tiba Green Bull, Zoro, ayah Zoro. Itu sebagai Ayah Zoro. peminat Zoro agak excited lah sikit kan. Wish, katakanlah Grey Bull tu ayah Zoro. Wish. Allah. Aku tak tahulah macam mana video reaction Hampa 3. Aku lost. Dia Lost gila tu. dia dua-dua dia ada suka dan ada tak suka tak. Kalau aku lah. Saya tak suka. Jujur. Saya cakap saya tak berapa minat. Saya macam tak tahu lah. Macam mungkin ada orang akan minat, tapi saya macam even orang cakap Shimotsuki Ushimaru tu ayah Zoro pun saya macam tak berapa setuju sebenarnya. Sebab saya lagi prefer Zoro ni out of nowhere macam daripada East Blue semua tu. Kalau saya lah. Oh, maksudnya dia Zoro tu bukan Shimotsuki lah. Ya, dia tak ada kaitan pun dengan Wano. Dia ada kaitan sebab dia samurai semua tu, tapi dia punya bloodline dia pun bukan daripada Wano lah sebenarnya. Mungkin ramai orang akan dekat komen tu akan marah saya pasal benda ni, tapi come on, respect each other punya pendapat. It's okay. Korang marah. Kita boleh back up sebab aku pun ada cakap. Sebab aku, even untuk aku sendiri pun, sebab semalam ada orang cakap macam, kenapa kita masih tak dapat backstory untuk Zoro kan, macam apa line age dia bla bla. Aku pun macam aku bila Oda dah tutup teori yang Ushimaru is not Zoro punya father, and aku rasa Shimotsuki Zoro punya teori ni memang dah tak boleh pakai. Aku daripada situ aku dah start yang macam okay, that's it lah untuk Zoro. Sorry Kimi. Zoro aku rasa memang dah habis lah kat situ. So untuk letak pula Rokugyu ni sebagai bapa Zoro, aku rasa macam sakit hati kan. Macam kita punya powerful gila teori Shimotsuki tu, tiba-tiba bapa dia Rokugyu out of nowhere. So sakit hati lah. Tapi mungkin terlalu awal untuk cakap, since kita pun tak nampak lagi Rokugyu ni macam mana. Tapi for now macam tu lah perasaan dia kan. So that's it lah untuk Zoro. Cukup lah, biar je lah dia jadi Roronoa Zoro. Tak payah adalah. And petang tadi saya ada buka Facebook. Saya tengok dekat grup One Piece punya grup lah kan, ada orang post daripada TikTok. Dia cakap yang Rokugyu ni adalah jin yang dongkrik. Ni merapu punya teori lah. Like kalau abang semua baca memang merapu lah. So dia tapi dia punya teori ada tau. Dia kata macam berdasarkan yang macam Abang Zam cakap tu, yang tak makan selama 3 tahun tu. And tak makan selama 3 tahun tu, kalau ikut time skip 2 tahun, macam mana saya nak terangkan dia macam mana? Dia 2 tahun, lepas tu last Jin jumpa Luffy dengan Sanji tu, lebih kurang macam tu lah. Tapi ini memang mengarutnya teori lah. Memang mengarutnya. Kau tahu last time aku dengar pasal teori Jin ni bila? Tobiropo. Tobiropo Husu kan. Husu. Kasut. Kasut dia Mat. Aku tak tahu. Kasut sama Mat. Itu je pun. Nanti Dia orang kaji kasut. Aku kalau sembang bab kasut ni tak mau orang Hafiz. Tak berani. Dah kena kan. Dah kena dengan Reju yang tu punya cerita kan. Jerman. Kita teka lah, kata Rena Rivon lah, tu bukan kasut Jerman. Tu bukan uniform. Tapi tu je lah point saya pasal tu je lah. Nanti saya post kat grup pasal benda ni. Tapi tak ada apa pun, itu just mengarutnya teori lah. Mengarut lah, serius. Tapi kalau betul-betul jadi, saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Aku tak nak. Memang tak nak kan. Saya pun memang tak nak lah benda tu. Tak, sebenarnya Oda pun tak berani buat macam tu. Dia tak berani. Kalau dia buat macam tu, dia tahu dia kena kecam. Sekarang pun orang dah marah. Gin Tobiropo okey lagi. Gin Emerald. Melampau sangat. Tak nak tu. Benda siap. So itulah guys. And kita fan Zoro macam ni lah. Kita tweet sikit ya pasal Zoro, pasal ayah Zoro lah apa. Mana ada steady lepas je tu, ni. lepas tu terus keluar habis Jin punya teori lah apa. Keluar habis. Kita sembang pasal Robin ni. Aduh. So itulah apa yang kita cerita tadi, ke mana arah Rokugyu. Aku rasa aku yang tak cerita lagi kan pendapat aku tentang apa. Tapi aku rasa aku tak boleh cerita lah, sebab aku pun macam bela agak lah sebenarnya apa yang Rokugyu ni nak buat kat Wano. And since korang pun dah mention pasal, Fika pun dah mention tadi pasal apa yang akan jadi kalau Robin kena culik semua. Benda pun menarik juga. Aku tak terfikir lagi benda tu. So ini membuatkan aku lagi macam clueless. Apa sebenarnya Rokugyu boleh buat. Yang aku boleh fikir sekarang, since aku letakkan dia di prinsip sama macam Fujitora, aku rasa dia tak akan buat hal lah dekat Wano. Kemungkinan besar dia just
datang untuk chill ke something, and then that's it lah kot. Pelik ke macam untuk dia datang ke Wano. Ya betul. Dia party Macam lah. tiba-tiba je benda ni. Macam pelik lah. Dia sebab kita pun susah nak confirmkan lagi siapa orang yang kacau signal CPO sebelum ni kan. Yelah kan kita rasa macam dia, tapi boleh jadi bukan dia. So Orang lain. Ya boleh betul. jadi orang lain kan. So susah agak. Sebab kalau betul itu adalah dia, dan memang reason dia situ untuk Robin lah kan. Sebab itulah apa benda dia orang cerita pun kalau ikutkan dekat dengan CPO tu. Tapi kalau itu bukan dia, dan dia boleh jadi reason yang lain lah. Tapi itulah, kalau bukan dia pula, pahal ambil masa sampai 7 hari untuk CPO buat something kan. Tak juga apa-apa jadi. Susah agak aku nak fikir. Aku tak dapat nak. Aku rasa dia Pim. Aku Rasa rasa dia macam dia lah, sebab ya. sebab dia Yes. Dia lagi lah. satu Dalam chapter ni, ya. dalam chapter ni. Tapi ya lagi satu. Lagi Apa satu. Bin? Tak, bukan. Dia Yap, problem yap. dia bila dia datang tadi lah, macam kau cerita dia bila dia culik Robin. Aku tak fikir situ. So bila aku fikir macam kalau Robin kena culik lepas tu jadi macam ni, aku rasa macam serabut lah cerita ni. So itu Ya, aku betul. macam so kalau Rocky datang, dia tak boleh culik Robin. So dia, aku tak tahu apa dia nak buat. So macam Robin, aku sepatutnya culik kau tapi aku tak nak. Aku kata kita makan. Aku dah 3 tahun tak makan. So mungkin benda tu lah kan. Benda bodoh yang jadi kau tahu. Aku macam dapat rasa macam Lagi tu. satu Pim, lagi satu Ryukyu kalau dia datang ke Wano, ya dia tu emerald. Tapi dengan tahap kekuatan orang-orang orang-orang yang akan lindungi Robin, Tak mampu. Tu tak boleh lah. mampu. Tak boleh. Tak boleh. Yelah, itu Tak boleh. Dengan seorang-seorang Soalan Dengan sebab helikopter ni. sebab tu aku dah cakap kerja menculik ni kerja CPO. Sebab diorang akan macam undercover kan. Undercover senyap. Sebab Marine jarang buat kerja culik-culik orang ni. Itu pun kerja Marine. Lepas tu hantar pula orang yang terbang daripada jauh. Macam apa benda kan. Mungkin Tengah-tengah daripada bawah boleh Sasuke hantar dia untuk spy je kot. Mungkin boleh jadi tak? Mungkin lah. Macam sebab kita tahu yang sekarang ni Marine nak tahu tentang kekuatan Wano. Diorang nak tahu. So mungkin dia hantar Ryukyu ni untuk spy kekuatan Wano. Tak. Susah lah. Sebab ada problem ni kita ada CP. Kita ada CP yang bekerja dengan Orochi. 3 orang yang dijemput oleh lupa. Orochi tu. Diorang je dah cukup dah. Ya, Kau nak bagi lupa. info. Jap. Luci Kaku dalam kapal tu Itu tak Yang pasti. dekat Wano. Itu pun Dulu saya menjadi ingat ada dalam kapal tu, tapi sekarang dah tak pasti. perdebatan. Yes, perdebatan. Aku rasa tak. CP0 ni tak payah cakap banyak lah. Sampah. Sampah tu lah. Tu saja yang nak backup Ryukyu. Sorry. Tak payah. Dengan Izo pun, dengan Drake pun tak lepas. Aduh. Ada waktu aku just boleh fikir Ryugi datang bukan buat hal. Aku mungkin pasal dia datang just jalan-jalan je lah kot. Makan angin dia. Dia datang nak makan tu, 3 tahun tak makan. Macam tahniah Momo New Shogun kan. Terima kasih kerana menghalau Kaido lah. Mungkin itulah dia. Sebab kau tengok Fujitora punya justice kan. Dia tahu Luffy is pirate semua dia. Tapi sebab bila dia tahu pasal apa yang Doflamingo dah buat kat sini, sampai dia terpaksa berterima kasih kepada Luffy kan. Macam adalah drama dia sendiri kan masa nak bagi lepaskan dia orang. Tapi at least dia buat lah macam sampai tunduk dekat depan King Riku minta maaf sebab kita tak buat kerja kita sebagai marine. Terpaksa pirate pula terpaksa membebaskan Dressrosa sebagainya. So mungkin Ryukyu buat benda yang sama lah. Aku dah baca juga teori yang sama. Betul tak? Menarik. Aku dah baca teori tu dekat Twitter kan. Hardcore lah teori. Biasa. Bila ada bunyi kat pin benda tu, dia macam Ryukyu sampai, adakah dia akan buat benda yang sama macam Fujitora buat kan. Reason tak tahu. Tapi aku berharap yang Oda show off lah power Ryukyu ni kan. Kok dia nak berlawan dengan somebody ke, Zoro ke. Kat Zoro kan peminat Zoro pula dah. Okey lah orang lain lah. Daddy Siapa Jinbei. Usop. Usop. Usop okey sebab Usop kalau betul dia tu adalah power tumbuhan kan. tumbuhan. Jumpa dengan Usop boleh ngam kan. Mana tahu. Jadi takkan Usup nak fight dengan Mirror. Memanglah tumbuhan, tapi takkan Usup nak fight dengan Mirror. Jadi sapi. Tak. Dia bukan fight. Dia bukan fight. Kau bayangkan macam Ryukyu tengah main dengan daun dengan pokok dia kan. Lepas tu Usop datang. Comel lah pokok. Lepas tu sembang pasal pokok. Sembang pasal pokok. Hang tadi masa shoot dekat channel point yang hang bagi tu sedap-sedap. Kat aku sembang mampu Pin.
Tak tahu tu. Susah dia nak cakap pasal Rokyugyu. Dia punya Puan beramai-ramai lah. Mula-mula usuk, nanti usuk tak lepas. Usuk tumbang. Lepas tu yang lain pula tolong. Dia Tengoklah macam mana kan. Hercules. dia boleh jadi. Dia boleh jadi. Dia boleh jadi. Tok Guru Rusuk lah sebenarnya Rokyugyu tu. Kalau dia nak show off power pun, dia boleh jadi macam Fujitora punya introduction lah. Masa dia gamble kan, dia buat pam kat orang tu. So masa dia dapat sampai Wano tu, tiba samurai dia orang luar kan, orang luar Wano kan pantang sikit dengan orang luar. So tu tiba-tiba samurai nak lawan dia ke apa, waktu dia pun buat keluar dia punya pokok macam usop juga kan, keluar masa Kita tak payah pergi musuh. usop nampak dia jauh. Itu skill aku. Jangan. Janganlah cuba menyamakan diorang dua ni. Aduh. Kau sebut usop tadi. Aku dah cakap excited pula kan. Sekali betul-betul berlaku. Terkejut kita. Apa yang excited lah? Apa yang excited lah? Sepak pokok. Kan orang argue kan usuk tak buat apa-apa. Wano ni usuk tak buat apa-apa. Inilah masa dia guys. Inilah masa untuk musuh menyinar. God Usop versus Admiral. Kau bayangkan figure observation dia. Pokok. Pokok lah. Okay. Serius. Alright. So lah bagi aku memang penangkapan Robin tu tak akan berjaya. Hal tu aku punya pegangan lah. Takkan berjaya. Kita jangan cerita One Piece ni dia akan jadi memang betul. Lepas kau cakap tu, lepas kau cakap tu aku terus rasa macam betul lah, tak boleh. Penangkapan Robin ni memang akan buat cerita jadi guruhan. Penampakan hantu. So apa lagi kita boleh cerita pasal Rokyugyu ni? Apa yang Robin tengah buat sekarang? Ada nak tambah? Sebab dia hilang kan? Okay, kita boleh selit sikit Robin lah. Okay, ke mana Robin? Yes. Ke mana Robin dalam chapter ni kan? Boleh saya start? Aku rasa boleh jadi Adam dulu. Poneglyph. Ya. Adam dulu sebab nanti kesian orang ambil point dia. Adam dulu. Dan saya rasa point ni point common je, tapi saya rasa dia sebab macam mana nak cakap, Denjiro tak ada dalam chapter kali ni. First of all juga Inuarashi pun tak ada. Dan kenapa saya mention dua karakter ni, sebab kita tahu Inuarashi dia tahu something pasal Poneglyph, and Denjiro dah lama duduk dekat Wano ni. Dia baik dengan Orochi, dia baik dengan Kaido. Saya rasa dia tahu dekat mana Poneglyph yang tengah Kaido sorokkan sekarang ni. Dan kita tahu Robin memang tengah cari benda tu. So saya punya prediction, Robin tengah cari Poneglyph lah bersama-sama dengan Denjiro, ataupun mungkin dia pergi seorang selepas dia tanya dengan Denjiro ke apa ke. Sebab saya rasa memang dia akan tanya orang, sebab kalau dia pergi seorang-seorang dia nak cari kat mana kan. Dan kalau tanya saya kedudukan Poneglyph tu kat mana, saya akan cakap Gunung Fuji yang besar tu. Gunung Fuji tu, sebab macam banyak kali dah Oda tunjuk gunung tu kan, tapi macam tak ada function lagi pun kan. So mungkin dekat situ lah kot, kat mana lagi kan Poneglyph. Tapi tak tahulah Oda tiba-tiba twist dalam castle Orochi tu ke apa ke, tak tahulah kan. Tu je lah pointnya. Jangan cakap castle Orochi, castle Kozuki. Bekas castle Orochi, bekas castle Oden, dan sekarang castle Momo Kozuki. Oh lupa, ada orang tu dia tak boleh mention Orochi. sorry. Ya. Orochi dah mati ke belum? Oi, jangan nanti sampai pukul 2. tapi menarik ah. Si nak cakap pasal location Poneglyph tu memang menarik. Kat mana location dia sebenarnya. Boleh tak kita recap balik masa perbualan Kaido dengan Big Mom hari tu? Masa Big Mom tanya tu, dia ada cakap apa-apa tak? Siapa ingat? Chapter 99 Chapter 999. Apa yang Kaido cakap hari tu? Tak ada apa sangat pun, just Dia tanya dekat mana Poneglyph dia. Lepas tu Kaido cakap kenapa kau nak cepat sangat. Macam tu. Apa yang saya ingat lah. betul. Yes, dia cakap macam kau ni kata nak ally, tapi kau jangan gelojoh sangat tunjuk kau punya niat utama tu. Ya. So memang tak ada exactly clue lah untuk kita untuk tahu kat mana sebenarnya Poneglyph tu. Yang pastinya dekat Flower Capital lah kan. Cuma tak tahu dekat mana kan. So boleh jadi taktik Oda saja bila dia saja hilangkan Nick Robin dalam chapter ni. So fans akan fikir macam-macam lah. Padahal boleh jadi juga Robin dia ditunjukkan dengan dah pergi cari Poneglyph ke apa kan. Sebab Luffy tak mahu tahu benda tu. Betul lah tu. Robin, so bila dah Kaido dah kalah, so itulah peluang Robin untuk pergi cari Poneglyph lah. Berkemungkinan macam tu lah. So ada satu lagi tanda tanya lah, ada macam mana Oda nak muatkan lagi dengan scene Robin. Dia akan tunjukkan Robin lagi dalam chapter depan ni kan. Penuh. Sebenarnya chapter ni pun penuh kan.
chapter ni pun rasa Penuh. baca tu lama lah, panjang lah. Betul. Ya, betul. Dia bila Robin tak ada dalam chapter ni, semua orang tertanya-tanya lah kan. And dia sebenarnya sayang guys, Robin tak ada dalam chapter ni. Sebab kita tak dapat nampak Robin dekat scene mandi tu. Dah agak dah. Hey. Kau dapat Okiku okey lah tu. Tak, okey ku tak? Shinobu. Shino. So mungkin Oda tak sanggup nak lukis ramai-ramai perempuan kat situ kan. So Robin tak ada lah kan. Tapi nak tak nak Oda kena settlekan lah Pak Robin ni, Pak Poneglyph ni, Pak Ryokugyu ni, Pak Bounty lagi, Pak Yonko. satu chapter. Sebab dia dah bagi tahu kan, Party lagi. Party lagi. Okay, wait. Lama chapter depan ni. Kejap. Sebelum kita go situ kan, aku rasa ni kita boleh jadi kita punya penutup lah. Since tadi pun Fika kau ada cakap pasal nak break ni kan. So apa kata kita just bagi kita punya prediction apa yang akan berlaku dekat chapter perakhiran ni. Okey tak? Chapter akhir Abang Zaf, siapa lah? Bukan saya. Yang pasti jangan saya dulu. macam yang macam yang baru aku cakap tadi, Robin. Okey, kat mana dia? Dia dekat Poneglyph ke? Okey, Robin dah baca Poneglyph, dah dapat Poneglyph untuk Straw Hat. Okey, tu satu. Green Bull jumpa siapa? Jumpa Robin lah kot. Green Bull ke mana? Jumpa siapa? Green Bull tunjuk power dia. Aku nak. Cik, aku request pula kan. Green Bull tunjuk power dia. Lepas tu party lagi, Mat. Party besar-besaran tu dalam satu chapter. Lepas tu Emperor betul lah. Bounty barulah kan, Straw Hat, Kid, Law, Zoro. Tu ni dah 5 dah lagi. Orochi tak ada. Orochi ending memang akan ada cliffhanger lah kan. Memang tak tahu apa dia akan jadi cliffhanger lah. Sebab Oda setiap kali ambil break, of course ada cliffhanger. Dan sekarang sebulan break. Sebulan break, Mat. Dia takkan jadi penamat. Dia berkemungkinan takkan jadi penamat yang happy lah kan. Party jadi macam Dressrosa kan. Happy. Party yang happy. Ujung tu Robin kena tarik dengan Green Bull ke kan. Tak tahu tu. Orang lain buat predict. Cover page. Dia show cover page. Blackbeard dah. Cover page aku dah malah ambil tahu lah. Review chapter kali ni pun memang aku tak sentuh langsung pasal cover page. dah tiba-tiba datang season kan. Aku kecewa gila. Awal lagi Fika, sabar Fika. Have faith. Ada peluang lagi. Cuma aku harap kategori akan ada lah dalam cover page ni. At least mengobat sedikit rindu. Sedikit rindu. Betul. Kalau nampak kategori chapter tu dah 10 out of 10 lah. Ya weh, kategori karakter yang bagi impact yang sangat-sangat tinggi lah dekat kita. Betul. Gila kategori. Lagi tengah predict cover page je. Aku Kejap guys. Aku berkenaan dengan apa yang jadi dengan chapter depan ni. Party akan berlaku. Cuma aku masih lagi duduk 50-50. Macam mana party tu Oda akan rosakkan, ataupun sama ada Oda akan rosakkan dengan kehadiran Ryokugyu. Dengan Ryokugyu tu pula dia pecah lagi pada dua. Kita tak tahu apa niat dia. Adakah dia akan tangkap Robin? Tapi aku yakin benda tu tak akan berlaku. Tapi apa-apa pun untuk Bounty, boleh tengok dekat video PIM. Kami dah shoot tadi saja kami dah shoot predict mengenai berapa senarai Bounty yang baru. Boleh tengok kat situ. Aku takkan sebut dah dekat sini. So boleh pergi dekat channel PIM. Bounty, Emperor dah sembangkan dekat PIM. Lagi apa lagi? Robin, aku rasa Robin pergi cari Poneglyph. Macam yang Zaf cakap tadi, Robin pergi cari Poneglyph. Sebab yalah Kaido dah tak ada kat situ. So itu adalah peluang untuk dia. Oda pun dapat cut dia punya seed untuk ringkaskan jalan cerita. So hampa macam mana? Untuk prediction chapter depan, saya pun sama juga nak ada party tu. Tapi tak tahulah party tu akan jadi macam mana sebab dengan kehadiran si Ryokugyu. Tapi apa yang paling saya looking forward nak tengok adalah Wanted tu lah. Wanted dan juga The New Yonko tu lah. Siapa orang ni, walaupun of course kita dah boleh agak Kate dengan Law, mungkin Luffy sekali. Tapi excited juga nak tengok. Dan saya tahu orang akan menyampah saya cakap macam ni, tapi saya nak tengok Yamato ada dalam chapter depan. Agenda saya tetap sama. Yamato Puranakama tu memang akan ada. Selagi tak confirm 100%, selagi Luffy tak cakap yes, saya akan cakap Yamato Puranakama lah. Dan saya harap benda tu akan official juga. Dan nak tahu apa jadi dengan Robin dan Poneglyph. Okay, itu je. Well, basically
semua benda korang cakap lah. Cuma aku special request aku harap yang Oda dapat merealisasikan impian aku adalah aku nak tengok Ryokugyu menari bersama-sama dengan orang-orang Wano masa dia buat celebration. aku tak tahu kenapa aku nak watak Ryokugyu dia menari. Aku nak tengok tiba-tiba dia menari kat situ kan. Celebration, lepas tu dia makan. So macam wah, menarik lah karakter dia. Yang lain macam apa yang korang cakap lah. So itu je lah. Aku just nak tengok menarik pewatakan Ryokugyu tu macam mana. Serius, aku rasa dia menarik. Macam mana dia nak jawab? Dia nak jawab dengan Akainu kan, kalau dia buat macam tu kan. Aku tak tahu lah. Aku nak tengok pewatakan dia. Serius lah. Yalah, macam mana pewatakan dia kan. Yep. Itu penting tu, pewatakan Admiral ni. Yes, penting. Pewatakan Admiral tu dapat melambangkan justice dia. Kalau kita tak tahu justice dia, kita boleh perangai dia. Sebab tu kita boleh nampak macam mana perangai Aokiji kan, Kizaru, semua benda, Akainu, Fujitora. So menarik lah bagi aku benda tu, Admiral ni. Alright, that's it. So guys, tu saja yang kami nak bincang malam ni. Kalau anda ada pendapat lain yang berlainan ataupun ada benda yang anda nak sokong apa benda yang kami cakapkan ni, so boleh drop komen kat bawah. Jadikan ruangan komen tu satu tempat, satu forum untuk perbincangan. Dan kita tak sabar tunggu. Ini adalah chapter penutup untuk Arc Wano. Selepas ini akan ada Oda akan masuk ke Final Saga. Final Saga ni untuk Laugh-Tale punya arc. Sedih untuk Final War, macam-macam akan jadi. Kita akan tengok Revolutionary Army, kita akan tengok pembongkaran segala-segala misteri yang ada dalam dunia One Piece. Apa yang tak terjawab, Oda akan jawab dalam Last Saga ni. So kita jumpa di lain hari. Dan terima kasih untuk Wibro, Zaf, and aku akan tinggalkan link channel untuk Wibro dan terima kasih untuk Adam, ID Studios. Tak ada. Terima kasih sebab jemput. Terima kasih. Aku akan tinggalkan link channel dekat bawah. Please support kami semua, sebab walaupun berlainan cara penyampaian jalan cerita tu, cara cerita tu, tapi poin-poin yang disampaikan tu sebenarnya berlainan. Kami suka sembang macam ni. Dan betul, kalau anda tengok episod yang macam ni, anda boleh tengok poin-poin yang disebut tu memang sangat-sangat best. Pim ada poin dia sendiri, Zaf ada poin dia sendiri, Adam ada poin dia sendiri kan. So support kami semua. Dan Pim, kita akan ada lagi benda-benda macam ni, InsyaAllah. 1 bulan tak ada chapter. Yes. Ya. Konten tak ada. Dalam masa 1 bulan tu we try to come out with something lah. Tengoklah macam mana for the community. Okay, so guys, sampai sini saja dulu. Terima kasih banyak-banyak. Anda semua sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.